Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan 6 yang terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Muhammad Hafiq bin Zulkifli, saya Wan Muhammad Daniel bin Wan Badaruzaman dan Syed Muhammad Ashraf bin Syed Azman akan membentangkan tugasan 2 projek digital BMMB 1084 iaitu Asas Kemahiran Tata Bahasa Melayu. Kami akan menerangkan 2 tajuk besar iaitu sistem ejaan. Yang pertama, sistem ejaan terdiri daripada penggunaan huruf besar dan juga huruf kecil dan juga kegramatisan aspek-aspek tata bahasa yang terdiri daripada 2 iaitu kesalahan ayat dan penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa. Baiklah, saya Wan Muhammad Daniel akan membentangkan tentang tajuk sistem ejaan iaitu penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Baiklah, saya akan mulakan dengan penggunaan huruf besar. Terdapat 12 situasi di mana huruf besar perlu digunakan. Situasi yang pertama, penggunaan huruf besar perlu digunakan bagi huruf pertama kata di awal ayat yang lengkap. Contohnya, mereka ingin ke pasar. Huruf M dalam perkataan mereka di awal ayat digunakan dalam huruf besar. Kedua, siapakah nama kamu? Huruf S dalam perkataan siapakah digunakan dalam huruf besar. Situasi yang kedua, penggunaan huruf besar bagi huruf pertama petikan langsung atau permulaan kata bagi cakap ajuk. Contohnya, siapakah nama kamu? Tanya Razak. Huruf S dalam perkataan siapakah digunakan dalam huruf besar. Yang kedua, soal nenek, mengapakah kau menangis? Huruf M dalam perkataan mengapakah digunakan dalam huruf besar selepas tanda petik. Situasi yang ketiga, penggunaan huruf besar bagi huruf pertama berkaitan kitab suci dan nama Allah, termasuklah kata ganti untuk Allah. Contohnya, Allah, huruf A di awal perkataan Allah digunakan dalam huruf besar. Nya yang ditujukan kepada Allah, huruf N dalam perkataan tersebut digunakan dalam huruf besar, dan Tuhan yang Maha Penyayang, huruf di awal setiap perkataan digunakan dalam huruf besar. Seterusnya, penggunaan huruf besar bagi huruf pertama gelaran kehormat, keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya, Tuan Hamzah. Seterusnya, Haji Mustafa. Huruf H dalam perkataan haji digunakan dalam huruf besar. Situasi seterusnya, penggunaan huruf besar bagi huruf pertama nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya, Profesor Dr. Mustafa. Perkataan huruf P dalam perkataan profesor dan huruf D dalam singkatan doktor digunakan dalam huruf besar. Seterusnya, pegawai audit Encik Ramli. Huruf P dalam perkataan pegawai dan huruf A dalam perkataan audit ditulis dalam huruf besar. Situasi yang keenam, penggunaan huruf besar bagi huruf pertama nama manusia. Contohnya, Bella binti Hadid. Huruf B dalam perkataan Bella dan huruf H dalam perkataan Hadid digunakan dalam huruf besar kerana kata nama khas. Contoh yang seterusnya, Samad bin Mamat. Huruf S dalam perkataan Samad dan huruf M dalam perkataan Mamat digunakan dalam huruf besar. Situasi yang seterusnya, penggunaan huruf besar digunakan bagi huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa. Contohnya, bagi bangsa India. Huruf I dalam perkataan India di awal perkataan digunakan dalam huruf besar. Bahasa Melayu. Huruf M dalam perkataan bahasa Melayu digunakan dalam huruf besar, dan suku Iban. Huruf I dalam perkataan Iban digunakan dalam huruf besar. Situasi yang seterusnya, penggunaan huruf besar bagi huruf pertama nama tahun, bulan, hari perayaan dan peristiwa sejarah. Contohnya, bagi bulan Mac. Huruf M dalam perkataan Mac digunakan dalam huruf besar. Bagi bulan pula,
bulan Syawal. Huruf S dalam perkataan Syawal digunakan dalam huruf besar. Seterusnya, hari Khamis. Huruf K dalam perkataan Khamis digunakan dalam huruf besar. Dan bagi peristiwa bersejarah, Perang Badar. Huruf P dalam perkataan perang digunakan dalam huruf besar dan juga huruf B dalam perkataan badar digunakan dalam huruf besar. Situasi yang seterusnya, bagi huruf pertama nama khas dalam bidang geografi. Contohnya, Asia Tenggara, Thailand, Kuantan, Gunung Senyum, Kuala Krai dan juga Banjaran Titiwangsa. Setiap huruf di awal perkataan digunakan dalam huruf besar. Untuk situasi yang ke-10 pula, penggunaan huruf besar bagi huruf pertama nama rasmi badan, lembaga pemerintah, dokumen rasmi, pertubuhan, tempat dan bangunan, jalan dan monumen. Contohnya, Kementerian Kesihatan Malaysia, Dewan Rakyat, Hukum Kanun Melaka, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jalan Raja Laut, Taman Muhibah, Wisma Putra dan Tugu Peringatan Negara. Kesemua huruf pada awal perkataan ditulis dalam huruf besar. Yang kedua, situasi seterusnya, bagi huruf pertama, semua kata dalam tajuk buku, surat khabar, majalah dan judul karangan, kecuali kata sendi dan kata hubung yang bukan di awal ayat. Contohnya, berita harian, pelita bahasa, tata bahasa dewan, sukma angin, hikayat Indra Putra, pengajaran lakonan di sekolah. Huruf pertama dalam kesemua perkataan ditulis dalam huruf besar kecuali bagi kata sendi dan juga kata hubung yang bukan di awal ayat. Contohnya, pengajaran lakonan di. Di ditulis dalam huruf kecil. Situasi yang terakhir sekali, penggunaan huruf besar bagi huruf pertama dalam singkatan, nama gelaran, pangkat dan sapaan. Contohnya, Doktor. Huruf DR digunakan bagi singkatan doktor dan huruf D ditulis dalam huruf besar. Tuan, huruf TN digunakan dalam singkatan untuk tuan dan huruf T ditulis dalam huruf besar. Puan, huruf PN ditulis dalam bagi singkatan puan dan huruf P ditulis dalam huruf besar. Seterusnya, Haji, huruf HJ digunakan bagi singkatan untuk haji dan huruf H ditulis dalam huruf besar. Dan terakhir sekali, saudara, bagi sapaan, huruf S ditulis dalam huruf besar. Bagi penggunaan huruf kecil pula, terdapat 6 situasi di mana huruf kecil perlu digunakan. Situasi yang pertama, penggunaan huruf kecil digunakan bagi kata bangsa, suku dan bahasa jika berada di tengah imbuhan apitan atau perkataan. Contohnya, terselah sifat kemelayuan dalam diri lelaki tersebut. Huruf M dalam perkataan Melayu tidak ditulis dalam huruf besar kerana perkataan Melayu mengalami imbuhan apitan. Bagi situasi seterusnya, bagi huruf pertama nama gelaran kehormat, keturunan dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contohnya, ibunya menunaikan ibadah haji. Gelaran haji tidak ditulis huruf pertama dalam haji tidak ditulis dalam huruf besar kerana tidak diikuti dengan nama orang. Contoh yang kedua, beliau merupakan seorang raja yang adil. Gelaran raja tidak dimulakan dengan huruf besar kerana tidak diikuti dengan nama orang. Situasi yang seterusnya, penggunaan huruf kecil digunakan bagi huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama agensi atau nama tempat. Contohnya, bulan lalu ayahnya dilantik menjadi menteri. Pangkat menteri tidak ditulis dalam huruf besar di awal huruf kerana tidak diikuti dengan nama orang. Seterusnya, pertemuan itu dihadiri beberapa jeneral. Huruf J dalam perkataan jeneral tidak ditulis dalam huruf besar kerana tidak diikuti dengan nama orang. Situasi yang keempat pula adalah
Penggunaan huruf kecil digunakan dalam huruf pertama kata bin atau binti. Contohnya, Bella binti Hadid. Huruf B dalam perkataan binti ditulis dalam huruf kecil. Seterusnya, Samad bin Mamat. Huruf B dalam perkataan bin ditulis dalam huruf kecil. Situasi seterusnya, penggunaan huruf kecil digunakan dalam huruf pertama nama orang atau nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis atau suatu ukuran. Contohnya, 5 ampere. Ampere yang asalnya merupakan nama orang ditulis dalam huruf kecil kerana ianya merujuk kepada suatu ukuran. Selain itu, mesin diesel, garam Inggeris, gula Jawa dan jeruk Bali. Nama-nama geografi yang disebutkan tadi ditulis dalam huruf kecil kerana ianya merujuk kepada nama jenis bagi sesuatu perkara. Situasi yang terakhir sekali, penggunaan huruf kecil digunakan dalam huruf pertama dalam geografi yang tidak khas. Contohnya, berlayar sampai ke Teluk. Perkataan Teluk, huruf T dalam perkataan Teluk ditulis dalam huruf kecil kerana ianya tidak diikuti dengan apa-apa nama khas. Selain itu, kami menyeberangi sungai yang dangkal. Huruf S dalam perkataan sungai ditulis dalam huruf kecil kerana perkataan sungai tidak diikuti dengan apa-apa nama khas. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudara Wan kerana memberi saya peluang untuk menerangkan tentang kegramatisan aspek-aspek tata bahasa. Tajuk ini terbahagi kepada dua, iaitu kesalahan ayat dan penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa. Kesalahan ayat lazimnya berlaku ketika membentuk ayat apabila berlaku kesilapan maupun kekeliruan yang dilakukan oleh seorang individu. Kesalahan ayat terbahagi kepada 6, iaitu kesalahan susunan ayat, kesalahan klausa, kesalahan ragam ayat, kesalahan ayat perintah, kesalahan ayat tanya dan akhir sekali, kesalahan ayat majmuk. Sekarang saya akan menjelaskan dengan lebih mendalam tentang kesalahan susunan ayat. Kesalahan yang sering dilakukan ialah dalam suatu ayat perlulah inti melalui penerang. Sebagai contoh, ayat yang salah ialah ini baju sangat kotor. Ayat yang sepatutnya dibina ialah baju ini sangat kotor. Seterusnya, bagi kata kerja pasif, kata bantu perlu diikuti dengan kata ganti nama diri kedua serta kata kerja pasif. Sebagai contoh, ayat yang salah ialah engkau sudah terima baju itu. Ayat yang betul sepatutnya ialah sudah engkau terima baju itu. Seterusnya, bagi frasa nama, urutan kata perlulah jelas. Sebagai contoh, ayat yang salah ialah dia membeli bunga 2 kuntung. Ayat yang betul sepatutnya ialah dia membeli 2 kuntung bunga. Dan akhir sekali ialah bagi ayat sonsang, susunan ayat perlulah jelas iaitu keseluruhan predikat diikuti dengan subjek. Sebagai contoh, bagi ayat yang salah ialah bola itu dia menyepak. Dan sepatutnya ayat yang betul ialah menyepak bola itu dia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesalahan klausa. Sebelum saya membincangkan dengan lebih mendalam tentang kesalahan tersebut, izinkan saya untuk menerangkan dengan lebih mendalam tentang klausa. Klausa merupakan satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen kepada ayat. Kesalahan klausa yang sering dilakukan adalah mengguna klausa secara tidak lengkap pada bahagian subjek atau predikat. Kesalahan yang sering dilakukan dalam kesalahan klausa ialah tidak menyatakan subjek secara tidak langsung, ayat tersebut menjadi tidak lengkap. Sebagai contoh, bagi ayat yang salah ialah setiap hari Ahad selalu ke pasar. Dan ayat yang betul ialah setiap hari ibu selalu ke pasar. Ibu menjadi subjek dalam ayat tersebut. Seterusnya, tidak menyatakan predikat. Untuk melenggarkan ayat tersebut, frasa kerja perlu diletakkan. Sebagai contoh, perkara ini kerana kecoyan pemandu. Dan ayat yang betul ialah perkara ini berlaku kerana kecoyan pemandu. Tiada objek bagi frasa kerja transitif. Hal ini membuatkan predikat tidak lengkap. Sebagai contoh, murid itu menulis.
Dan ayat yang betul ialah murid itu menulis ayat. Seterusnya, klausa tidak lengkap, ekoran frasa kerja tak transitif tidak lengkap. Frasa tersebut perlulah lengkap untuk mengelakkan ayat tergantung. Sebagai contoh, murid-murid berebut. Bagi ayat yang betul ialah murid-murid berebut tempat duduk. Dan terakhir ialah ketiadaan klausa utama menyebabkan berlaku kesalahan ayat. Sebagai contoh, semoga kalian berjaya kelak. Dan ayat yang betul ialah aku berdoa semoga kalian berjaya kelak. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kesalahan ragam ayat. Kesalahan ragam ayat sering berlaku ketika pembentukan ayat pasif sama ada ayat pasif ganti nama diri atau ayat pasif berimbuhan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesalahan ragam ayat. Kesalahan yang dilakukan dalam ayat seperti contoh, buku yang tebal itu dibeli oleh saya. Ayat pasif bagi diri pertama berbentuk saya beli. Sepatutnya ayat yang betul ialah buku yang tebal itu saya beli. Seterusnya, ayat pasif bagi diri ketiga berbentuk dibeli oleh saya. Ayat yang salah, contoh, buku yang tebal itu mereka beli. Sepatutnya, buku yang tebal itu dibeli oleh mereka. Ayat pasif imbuhan berbentuk terbeli oleh saya. Ayat yang salah ialah buku yang tebal itu saya terbeli. Sepatutnya ayat tersebut berbunyi buku yang tebal itu terbeli oleh saya. Dan akhir sekali, bagi ayat pasif jenis kena tidak perlu diikuti kata kerja imbuhan di. Sebagai contoh, ayat yang salah ialah kucing itu kena diracun. Sepatutnya ayat tersebut berbunyi kucing itu kena racun. Sekarang saya akan menerangkan tentang kesalahan ayat perintah. Ayat perintah merupakan ayat yang digunakan untuk menyuruh atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu perkara. Dalam ayat perintah, kata ganti nama diri kedua biasanya akan digugurkan. Kesalahan yang sering dilakukan dalam membina ayat perintah ialah ayat perintah tidak boleh menggugurkan imbuhan men. Sebagai contoh, jangan rokok di kawasan ini. Sepatutnya ayat tersebut berbunyi jangan merokok di kawasan ini. Seterusnya, ayat perintah tidak boleh menggugurkan imbuhan ber. Sebagai contoh, mari kita jalan. Sepatutnya ayat tersebut berbunyi mari kita berjalan. Seterusnya, ayat silaan dan ayat permintaan tidak boleh digabungkan dalam satu ayat. Sebagai contoh, sila jemput ke rumah hamba. Ayat yang betul ialah sila ke rumah hamba atau jemput ke rumah hamba. Dan yang terakhir ialah ayat perintah tidak boleh digabungkan dengan kata perintah sendiri dalam satu ayat. Sebagai contoh, tolong jangan usir kami. Ayat yang sepatutnya ialah jangan usir kami. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesalahan ayat tanya. Ayat tanya merupakan ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Kesalahan ayat tanya yang sering dilakukan ialah ayat tanya tidak memerlukan partikel kah di hujung ayat. Sebagai contoh, ayat yang salah ialah kamu ke surau kah. Bagi ayat yang betul ialah kamu ke surau. Seterusnya, ayat tanya memerlukan partikel kah sekiranya kata tanya berada di awal ayat. Sebagai contoh, bagaimana keadaan keluarga kamu? Bagi ayat yang betul ialah bagaimanakah keadaan keluarga kamu? Dan yang terakhir ialah ayat penyata tidak boleh digabungkan dengan ayat tanya dalam satu ayat. Sebagai contoh bagi ayat yang salah ialah mereka tidak pasti bila rombongan itu akan tiba. Bagi ayat yang betul ialah mereka tidak pasti masa rombongan itu akan tiba.
Dan yang terakhir, saya akan menerangkan tentang kesalahan ayat majmuk. Ayat majmuk merupakan ayat yang terdiri daripada dua ayat tunggal. Ayat tersebut digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Kesalahan yang sering dilakukan ialah gabungan ayat tidak menggunakan kata hubung yang sesuai. Sebagai contoh, Laila merajuk serta ke dalam bilik untuk menangis. Bagi ayat yang betul, sepatutnya ialah Laila merajuk lalu ke dalam bilik untuk menangis. Seterusnya, kegunaan frasa sendinama dalam ayat majmuk perlu dikekalkan. Sebagai contoh, bagi ayat yang salah ialah mereka ke Johor atau Melaka. Sepatutnya, mereka ke Johor atau ke Melaka. Kata hubung perlu digunakan bagi mencantum ayat tunggal. Sebagai contoh, bagi ayat yang salah ialah Mak Munah menjerit disergah oleh Pak Omar. Bagi ayat yang betul ialah Mak Munah menjerit apabila disergah oleh Pak Omar. Seterusnya, dalam ayat majmuk, ia tidak menggunakan dua kata hubung dalam satu ayat. Perkara ini menyebabkan wujudnya unsur lewah dalam satu ayat. Sebagai contoh, mereka harus rajin agar supaya lulus dengan cemerlangnya. Bagi ayat yang betul ialah mereka harus rajin agar lulus dengan cemerlangnya atau mereka harus rajin supaya lulus dengan cemerlangnya. Yang terakhir ialah ayat majmuk perlu menggugurkan subjek kedua agar tidak berlaku subjek berlebihan. Sebagai contoh, Ahmad membaca buku sambil Ahmad mendengar lagu. Bagi ayat yang betul ialah Ahmad membaca buku sambil mendengar lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Syed Azman akan menghuraikan lebih terperinci atau lebih lanjut mengenai tajuk atau topik perbincangan hari ini mengenai penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa, iaitu dari segi peribadi, dari segi dalam kalangan pelajar dan dalam kalangan masyarakat. Terdapat banyak aktiviti yang kita dapat lakukan dalam penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa. Okey, baiklah, yang pertama sekali ialah dari segi peribadi, iaitu yang pertama adalah pembetulan ralat. Okay. Apabila seorang membuat kesilapan tata bahasa dalam pertuturan atau penulisan, pendengar atau pembaca mungkin terlibat dalam proses pemulihan untuk memahami maksud yang dimaksudkan. Mereka mungkin membetulkan kesilapan secara efisien atau mendapatkan penjelasan daripada penceramah atau penulis. Yang kedua ialah penyelesaian kekaburan. Tata bahasa kadang-kala boleh mengakibatkan ayat yang samar-samar di mana di pelbagai tafsiran. Dalam kes ini, pembaca atau pendengar boleh bergantung pada konteks dan ilmu pemulihan lain untuk menentukan maksud yang dimaksudkan. Okay, yang seterusnya ialah parafrasa dan ringkasan. Apabila meringkaskan atau menghuraikan teks, penulis dan atau penceramah mesti melibatkan diri dalam proses pemulihan untuk menyaring maklumat penting sambil mengekalkan makna dan tata bahasa yang dimaksudkan. Dan yang keempat ialah penstrukturan semula ayat. Dalam setengah kes, ayat mungkin tidak jelas atau sukar difahami kerana struktur ayatnya. Pembaca atau pendengar mungkin perlu menyusun semula ayat secara lebih berkesan untuk memahaminya, menunjukkan unsur pemulihan. Yang terakhir sekali ialah kekaburan. Apabila
Ayat mengandungi homofon iaitu perkataan yang sama bunyinya tetapi makna yang berbeza. Pemulihan ini akan melibatkan penentuan tafsiran yang betul berdasarkan konteks dan tata bahasa secara keseluruhan. Baiklah, kemudian kita beralih kepada dalam penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa dalam kalangan pelajar. Okey, yang pertama sekali bengkel tata bahasa. Sekolah dan institusi pendidikan boleh menganjurkan bengkel tata bahasa atau sesi tunjuk ajar untuk membantu pelajar pulih daripada jurang dalam pengetahuan tata bahasa mereka. Sesi ini boleh memberi tumpuan kepada peraturan tata bahasa tertentu atau kesilapan biasa. Yang kedua ialah perisian dan alat tata bahasa. Pelajar boleh menggunakan perisian semakan tata bahasa dan alatan dalam talian untuk memulihkan kesilapan tata bahasa dalam penulisan mereka. Alat ini akan memberikan maklum balas dan cadangan untuk memperbaiki tata bahasa dan sintaksis. Okey, baiklah, yang ketiga ialah permainan dan latihan tata bahasa. Guru-guru di sekolah boleh mengambungkan permainan dan latihan tata bahasa ke dalam kurikulum ialah cara yang menyeronokkan untuk pelajar untuk memulihkan dan mengukuhkan pemahaman mereka tentang peraturan tata bahasa. Aktiviti ini menjadikan pembelajaran tata bahasa lebih menarik. Yang seterusnya ialah yang keempat, iaitu bahan rujukan tata bahasa. Guru-guru boleh menyediakan pelajar dengan bahan rujukan tata bahasa seperti buku panduan tata bahasa atau sumber dalam talian untuk membantu mereka mendapatkan semula maklumat tentang peraturan dan prinsip tata bahasa apabila mereka memerlukannya untuk tugasan mereka. Yang terakhir sekali ialah pembelajaran kolaboratif. Sekolah perlu menggalakkan aktiviti pembelajaran kolaboratif di mana pelajar boleh bekerjasama dalam tugas dan projek berkaitan tata bahasa yang di mana membolehkan mereka pulih daripada kepakaran masing-masing dan belajar daripada rakan sebaya mereka. Kemudian kita beralih lagi kepada penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa dalam kalangan masyarakat. Iaitu yang pertama sekali ialah komunikasi antara budaya. Dalam masyarakat yang pelbagai, unsur pemilihan dalam tata bahasa dapat dilihat dalam usaha untuk merapatkan halangan bahasa dan memudahkan komunikasi antara komuniti linguistik yang berbeza. Perkhidmatan terjemahan dan tafsiran membantu memulihkan makna dan niat mesej merentas bahasa, menggalakkan pemahaman budaya dan perpaduan sosial. Dan yang kedua ialah pemantauan media sosial. Dalam era digital, platform media sosial menggunakan algoritma dan analisis bahasa untuk mengesan ucapan benci, maklumat salah dan gangguan dalam talian, iaitu kesalahan tata bahasa terutamanya. Alat ini adalah elemen pemulihan yang bertujuan untuk memulihkan persekitaran sosial, memulihkan kesalahan tata bahasa dalam talian kepada yang lebih sihat dan selamat dengan mengenal pasti dan menangani kandungan yang berbahaya. Kemudian yang ketiga ialah wacana undang-undang dan etika. Dalam masyarakat, penerapan unsur pemulihan dalam tata bahasa adalah sangat penting dalam bidang undang-undang dan etika. Profesional undang-undang menganalisis dan mentafsir teks undang-undang dan kod etika yang kompleks untuk memulihkan maksud yang dimaksudkan dan memastikan amalan yang adil dan beretika dalam sistem perundangan. Okey, baiklah, yang seterusnya yang keempat iaitu literasi media. Pengajaran elemen pemulihan dalam tata bahasa sebagai sebahagian daripada program literasi media
dapat membantu individu menganalisis artikel berita, iklan dan kandungan media secara kritis atau secara lebih berkesan. Ini memberi mereka kuasa atau memberi mereka kelebihan untuk membezakan maklumat yang boleh dipercayai daripada maklumat yang salah dan memulihkan kebenaran dalam media, terutamanya untuk dalam masyarakat. Itu yang terakhir adalah ketetapan sejarah. Ahli sejarah dan arkivis menggunakan elemen pemulihan dalam tata bahasa untuk menyalin, menterjemah dan mentafsir dokumen dan artifak sejarah. Ini adalah untuk memastikan ketepatan rekod sejarah dan pemeliharaan warisan budaya. Baiklah, itu saja dari kami, iaitu kumpulan 6 dalam menghuraikan topik perbincangan mengenai sistem ejaan, iaitu penggunaan huruf besar dan huruf kecil dan kegramatisan aspek-aspek tata bahasa, iaitu kesalahan ayat dan pemulihan penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa. Jadi dengan harapan perbincangan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.